Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat video. Saya nak buat video braces ni. Saya rasa ni dah take ketiga saya. Bukan take ketiga, dah 3 kali cubaan saya buat video yang sama, tapi hasil tak menjadi. First sebab mic tak buka, second sebab mic tu ada bunyi buzzing, bzzz macam tu. So ini dah kali ketiga lah saya buat video ni, benda yang sama. Allah, macam share lah. Okay, kita terus kepada video. Hari ni kita cuma nak tanya, berbincang, jawab beberapa persoalan dekat video-video sebelum ni. Sorry lambat sangat jawab, sorry sangat-sangat. Okay, so soalan pertama, bang, kalau kita saja nak pakai braces, kalau gigi biasa je boleh ke bang? Macam kes saya dulu, doktor kan tanya saya, dia tanya macam ni, apa tujuan kamu nak pakai braces? Doktor kan tanya. So saya cakap lah, sebab saya insecure dan duduk buruk kan, insecure gigi buruk, nak senyum pun tak boleh. Tapi kalau saja-saja ni saya tak tahulah doktor akan react macam mana. Tapi awak kena tanya doktor sendiri. Lepas tu ada terima kasihlah kepada sesiapa yang komen kat bawah ni. Dia cakap, hello, saya nak cakap sebenarnya braces tu haram nak pakai. Tapi kalau pakai untuk gigi yang rosak tak apa. Tapi kalau nak pakai saja mana boleh, haram. So benda tu saya tak berapa nak, saya tak berani lah nak cakap pasal benda ni. Kalau daripada segi agama saya tak tahu, daripada segi perubatan awak kena tanya doktor sendiri. Next, soalan seterusnya, adakah tempat buat braces selain klinik? Benda ni tak ada. Jangan orang buat dekat rumah, braces buat dekat rumah tu, itu semua fake braces guys. Jangan buat fake braces tau. Dia mungkinlah orang nak buat fake braces ni sebab mestilah bila benda macam itu dia menjanjikan kata-kata yang manis kan, dia janjikan benda-benda manis. So orang tertipu dengan harga dia yang murah dan rupa dia yang memang nampak macam braces sebenar. Tapi jangan buat, sebab braces ni kena buat dekat klinik, sebab dia memerlukan kepakaran. Bukan semua orang boleh buat. Orang tu kena belajar cara nak buat, dan proses dia agak rumit. Kita kena x-ray kita punya mulut ni, takut ada gigi lagi kan dalam tu yang belum keluar. So kena x-ray, lepas tu kita kena ambil ni acuan mulut tu. So benda tu rumit. Kalau buat dekat tempat lain tak boleh, kena buat dekat klinik. So jangan buat kat tempat lain. Okay, pergi klinik gigi mana-mana je. Next soalan, kalau nak pasang braces boleh pindah klinik ke? Yang ini macam saya punya case, klinik yang saya buat ni, tak tahu korang tahu tak, tapi saya pernah klinik ni, nama dia My Dental Care. Saya pernah cakap pasal klinik ni kat video-video sebelum ni. Benda ni saya rasa bergantung lah. Macam klinik saya ni, saya pernah pindah. Asalnya saya daripada Shah Alam. Lepas tu sebab saya belajar kat Bangi, so saya, klinik dia yang paling dekat kat situ Serdang. Sebab dia ada banyak cawangan tau, dia company yang sama. Kalau macam banyak cawangan tu mungkin lah boleh. Tapi kalau awak nak pergi pindah klinik yang macam klinik ni ke klinik yang memang lain, saya tak tahu. Sebab benda tu nanti awak punya acuan gigi tu, klinik tu yang akan simpan. Macam saya daripada Shah Alam tu pun, acuan gigi tu dia pindah bawa ke Serdang. Dan bila benda tu dah habis, bila kita dah habis bayar, macam saya ada appointment dekat Shah Alam, so bayar kat Shah Alam. Bila appointment dekat Serdang, saya akan bayar dekat Serdang. So bila dah habis, nanti dia dah kumpul, saya akan macam contoh, saya punya last appointment saya dekat Shah Alam. So nanti dia nak jumlahkan berapa yang saya dah bayar, akan ada jumlah yang kurang, tak cukup tau, sebab ada appointment dekat Serdang. So diorang kena pergi tanya dekat Serdang berapa yang saya dah bayar. So benda tu agak merumitkan. So nak pindah tu saya tak tahulah, sebab benda tu merumitkan kita dan bolehlah merumitkan klinik juga. Sebab dia kata awak kata kat sini nak sambung study kan. Saya tak tahu, awak kena tanya klinik awak. Itulah.
sebab macam susah. Saya tak tahu, tapi kalau doktor gigi tu, macam doktor tu, macam tempat saya, doktor tu seorang dia akan ambil patient tu, dia punya whole proses tu satu doktor je yang jaga. Dia macam susah lah kalau doktor-doktor yang lain yang jaga, sebab mesti akan kena seorang je nak tengok perubahan. Kalau doktor ni tengok bulan ni, bulan depan doktor lain, bulan depan doktor macam mana Next bang, saya nak tanya, kalau kita buat braces, suara kita boleh berubah kan? Apa fakta, memang benarkah bang? Tanya je. Okay, bagus. Soalan ni tanya je, saya first time juga dengar soalan ni. Agak menarik, tapi saya tak pernah dengar. Saya memang first time dengar soalan ni, sebab saya tak tahulah. Saya rasa suara saya macam biasa je selepas pakai braces. Ke ada orang-orang yang pakai braces kan sebelum ni, mana tahu korang boleh share korang punya pengalaman, adakah suara korang berubah? Bolehlah komen kat bawah. Soalan lagi satu, bang, dalam sebulan tu macam mana abang gosok gigi time tengah pakai braces? Okey, yang ini kita orang pakai braces ni, dia ada satu berus gigi khas, yang mana dia punya berus gigi tu dekat tengah dia tu macam ada longkang. Macam tu lah berus gigi dia. Lepas tu dekat celah gigi tu pula nanti kita akan ada satu berus kecil je untuk gosok celah gigi. Sebab bila pakai braces ni kadang sisa-sisa makanan dia tersangkut tau kat celah-celah braces tu. So dia memerlukan penjagaan yang lebih sedikit rapi berbanding biasa. Soalan seterusnya, okey, ni bukan soalan, tapi ada orang ni, dia komen kat video saya yang sebelum ni, dia cakap, kau fikir kat kerajaan tak berbaloi ke? Okey, saya tak tahulah dekat part mana saya cakap klinik kerajaan tak berbaloi. Tapi saya minta maaf kalau saya ada cakap benda tu. Sebenarnya personally, saya pun, kalau saya tahu yang sebelum umur 18 kena buat, kalau nak buat braces kat kerajaan kena sebelum umur 18, saya memang nak buat kat klinik kerajaan ni lah. Sebab benda sama, braces juga, kenapa nak bayar mahal kan? Baik kita ambil yang murah, Hotel Trivago. Okay, tak ada kata benda. Ok, next soalan dah. Nak tanya, kalau harga tu kan ia bergantung, kenapa bayar lebih? Tak habis lagi. Ok, next. Nak tanya, kalau harga tu kan ia bergantung kepada masalah gigi tu macam mana? Macam kalau masalah terabur tu lagi mahal. Okey, yang ini saya ada juga dekat klinik tu, ada seorang nurse tu dia pakai braces. Bila saya nak bayar kan, dia cakap macam ni, kenapa awak punya macam awak punya mahal Dan tu saya punya 7,000 kot, tak silap. Lepas tu tak silap saya, dia kata dia punya macam 6,000, 5,000 something, saya pun tak berapa ingat. Tapi mungkin lah sebab gigi saya agak memang berterabur, yang memang gila-gila berterabur punya. Saya rasa sebab tu lah. Yelah, sebab bila benda tu sangat berterabur, mungkin dia memerlukan proses yang jangka masa yang lebih panjang untuk pakai braces mungkin. So sebab tu lah harga dia ni. Sebab kalau macam gigi tu just korang macam masalah sikit je, buat apa perlu ke pakai sampai 2-3 tahun? Yang tu saya tak tahu. Ada kalau tolong cerita kat saya. Okey, soalan seterusnya, kalau sepasang braces berapa ringgit Malaysia? Okey, sepasang braces saya punya 7-8 ribu. Tapi ada orang kata kat sini, dekat tempat dia 4,000 dah dapat. Ada orang jawab lagi dekat tempat dia pula 4,500 dah dapat. Tak termasuk harga sebelum pakai braces dan selepas buka braces lah. Ada step dia yang kena bayar asing, 5,000 ke atas jugalah kena spend. Okay, saya ada pernah terbaca kat Twitter tau, harga klinik ni, harga braces ni, dia macam bila doktor tu makin berpengalaman dalam braces, harga dia akan jadi lebih mahal. Saya tak tahu benda ni sahih ke tak, sebab selalunya kalau klinik tu baru, dia mestilah nak gain trust daripada patient-patient baru kan. Patient baru ya, sebab tak ada siapa pernah pergi klinik dia, so harga dia akan jadi lebih murah. Macam tu. Sebab kalau klinik yang dah lama, orang macam dah kenal, harga dia saya tak berapa tahulah bidang ni, takut salah cakap. So tapi cubalah cari, sebab memang banyak juga saya dengar yang
dah 4-5 ribu pun dah boleh dapat dah. Tapi janganlah sampai yang 700, 200-300 itu merepek sangat tu fake braces. Jangan pakai fake braces. Lepas tu soalan seterusnya. Ni dia kata sekarang banyak diskaun 5k dah dapat dah. Yang ini dia kata dekat, nak share, ok share lah, dekat Dentist Melaya Damansara, bayar bulan pun 150 je. So korang boleh try pergi klinik yang dia cakap ni. Try lah, tanya, saya tak tahu, tapi memang tahu korang nak try, boleh kita kongsi. Ok, lagi satu, ini bukannya soalan, tapi saya saja nak share kat sini sebab ada orang ni, terima kasih sebab komen. Dia cakap macam ni, sedikit komen untuk improvement, suara you tak berapa kuat jadi I terpaksa naikkan volume, tapi bila sampai bunyi no signal yang bunyi tiip, tu jadi kuat. It's about annoying, so harap suara you balance je. Thank you. Okay, benda ni terima kasih banyak sebab komen. So saya dah pun baiki. So saya dah ada mic sekarang, suara akan jadi lebih jelas kan. Hello, saya dah ada mic sekarang. Dan mungkin saya takkan dah letak bunyi no signal tu, sebab saya akan cakap pasal penerangan je. So terima kasih sebab komen. So siapa yang nak komen pun sila, kita akan cuba, saya akan cuba perbaiki. So belajar daripada kesilapan. Terima kasih. Okay, so rasanya itu je soalan. Ada last. Dia bayar bulan-bulan atau bila ada appointment je? Ok, yang ini sebenarnya bulan-bulan akan ada appointment. So boleh kata bayar bulan-bulan. Macam tu lah. Sebab besi dekat gigi kita ni, doktor kata dia macam sebulan macam tu je efektif. Lepas tu dia dah tak ada buat apa-apa dekat gigi kita, dia macam terletak je. So kena datang bulan-bulan buat appointment, tukar besi gigi baru tu kan. So pergilah. Itu je soalan. Ok dah, habis-habis. So terima kasih sebab menonton, dan terima kasih juga sebab subscribe. Terima kasih juga sebab menunggu video baru walaupun lama. Maaf sangat-sangat. Sebab dah banyak ini video 3 kali dia buat, macam ya Allah, dia macam 2 minggu tak pernah malas nak cerita. Ok dah, tu je. Thanks, bye.